Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda. Tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang berkaitan dengan bajet 2022. Dan sudah pastilah kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya untuk menyentuh tentang beberapa perkara menarik yang melibatkan kementerian yang kita pilih hari ini dalam ruang bicara. Baik, topik yang kita pilih hari ini ialah bajet 2022 memperkasa luar bandar. Dan tentunya kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan mengucapkan selamat datang semula kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir Khalid, iaitu Menteri Pembangunan Luar Bandar. Apa khabar Datuk Seri? Baik, Alhamdulillah. Aduh, lama kita tak bersama. Itulah. Saya dengan Sarkawi, saya ingat waktu jadi Menteri Pelajaran. Betul. Kita ada temu bual. Beberapa kali. Bukan sekali, banyak kali. Banyak kali. Okey, dan ini merupakan satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, Datuk Seri ya. Dan kita juga sebenarnya ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama anda yang sedang bersama kami ketika ini di ruang bicara ini. Jadi alhamdulillah Datuk Seri juga telah pun memberi kebenaran. Jadi anda bolehlah memanggil kami di ruang bicara ini, bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang akan kita bincangkan. Jadi dua talian seperti biasa telah pun kami sediakan kepada anda di 0326979768 dan juga 0326979767. Baik, ini sesuatu yang penting lah, tapi terlebih dahulu kami di Bernama TV ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan tahniah sebenarnya di atas pelantikan Datuk Seri sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar. Dan selepas 2 bulan agaknya, apakah yang telah ataupun perkembangan selepas 2 bulan ini? Apakah Datuk Seri berpuas hati dengan apa yang berlaku di kementerian? Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada Bernama. Pertamanya jemput saya pada malam ni, dan yang keduanya ucapan tahniah yang telah disampaikan tadi. Kita telah berada di kementerian ni selama 2 bulan. Dan dalam tempoh 2 bulan ni, yang pertamanya yang berlaku ialah yang pertama pembentangan rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang bermula rancangan Malaysia 12 itu tahun ni 2021 sehingga 2025. Yang keduanya pada hari Jumaat yang lepas adalah pembentangan bajet untuk tahun 2022 oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Iaitu 2 perkara besar yang berlaku. Dan ada satu lagi yang sedang diuruskan oleh tiap-tiap kementerian, termasuk kementerian saya, ialah KPI 100 hari. KPI 100 hari. Apa yang nak ditonjolkan oleh kementerian. Dan seperti mana yang saudara Kawi maklum bahawa kita ni dalam pandemik COVID yang ke-19, nampak macam ada nak landai lah graf dia tu menurun. Dan sudah tentulah dalam tempoh landai ini kita bersyukur mudah-mudahan kita dapat melaksanakan program kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini dengan lebih berkesan. Dan kerana kita tahu 2 tahun yang terkebelakang ini banyak program kerajaan terjejas. Dan peniaga-peniaga di luar sana yang terlibat secara langsung dengan peluang-peluang ekonomi, mereka juga terjejas. Dan pendapatan penduduk juga terjejas di luar bandar. Masa Datuk Seri menjadi dilantik sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar, impak ataupun kesan pandemik COVID-19 itu sendiri, apakah Datuk Seri sendiri merasakan penderitaan mereka yang tinggal di luar bandar malah menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini agaknya, Datuk Seri? Ya, kita dah dapat mengetahui bahawa yang pertamanya pergerakan mereka terbatas. Tambah-tambah peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga yang terlibat secara kecil-kecilan di kampung-kampung, di pekan-pekan kecil, yang ini semua tak dapat bergerak kerana keterbatasan pergerakan mereka, dan mereka tak dapat
mencari pendapatan. Kemudian yang barangkali dapat sikit sebanyak dalam bidang pertanian. Sebab itu dibenarkan misalnya pergi buat sawah padi, menoleh getah dan lain-lain. Yang lain tu tak dapat. Jadi kita feel, especially yang ada pula yang ada microcredit, pinjaman kecil, buat kuih, jual buah-buahan, jual makanan, dalam fashion, baju, peralatan sukan, di pekan-pekan ini semua terjejas. Jadi dalam masa 100 hari itu, apakah Datuk Seri merasakan bahawa sesungguhnya lah rakyat memerlukan sangat segala bentuk sokongan, segala bentuk bantuan daripada kerajaan dalam usaha untuk memulihkan kehidupan mereka, terutama yang tinggal di luar bandar sebenarnya, Datuk Seri? Saya fikir bahawa dalam belanjawan yang dibentang oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan dan telah diperakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, ada package, yang telah disediakan bagaimana nak membantu mereka untuk berhadapan dengan pandemik COVID-19. Maknanya ini lebih kurang macam pasca COVID lah. Kita tolong nak bantu kalau mereka tu dalam perniagaan, kalau mereka tu dalam pertanian, kalau mereka tu dalam perkara-perkara yang mereka lakukan. Dan sekaligus saya pegawai-pegawai di kementerian juga kita minta supaya dia beri prioriti dan keutamaan yang mana nak didahulukan dalam waktu COVID seumpamanya. Baik. Datuk Seri sentuh juga tentang bajet 22 dan inilah sebenarnya yang ingin kita fokuskan. Dan kita lihat bahawa satu peruntukan yang agak besar sebenarnya diberikan ataupun diperuntukkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, iaitu 10.53 bilion ringgit. Dan ini juga merupakan sesuatu yang cukup penting. Kita bercakap tentang transformasi luar bandar, kita bercakap tentang wawasan luar bandar sejahtera dan sebagainya. Jadi secara peribadinya, apakah Datuk Seri merasa berpuas hati dengan pembentangan bajet, terutamanya untuk Kementerian Datuk Seri sendiri? Alhamdulillah, dalam suasana yang seumpama ni, kerajaan boleh lagi untuk menyediakan satu peruntukan bajet yang pada saya boleh kita gunakan untuk menjalankan pembangunan di luar bandar. 7.01 bilion adalah peruntukan pembangunan, manakala 3.52 bilion adalah peruntukan mengurus. Maknanya 7 bilion itu adalah untuk tujuan pembangunan. Segmen di luar bandar ni ada, boleh saya sebut. Pertamanya adalah pasarana rakyat. Pasarana rakyat ni termasuklah jalan luar bandar. Jalan luar bandar ni bukan saja di luar bandar, dia ada satu lagi area yang disebut sebagai pedalaman, interior. Luar bandar satu, pedalaman satu. Rakan-rakan kita di negeri Sarawak, di negeri Sabah, dan ada setengah-setengah negeri di Semenanjung ni yang masih ada pedalaman. Itu jalan luar bandar. Yang kedua ni jalan kampung. Jalan kampung ni jalan kecil-kecil ni lah yang masuk di kampung-kampung. Itu ada peruntukan. Dan kita ada bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar bandar. Kita ada kesejahteraan rakyat. Ini termasuklah program membina rumah untuk rakyat, membaik pulih rumah untuk rakyat, membaik pulih bina rumah jalan kampung yang saya sebut tadi tu. Dia melibatkan luar bandar, termasuklah masyarakat orang asli, termasuklah Bumi Putera yang ada di Sabah Sarawak. Kita cakap pasal orang Iban, orang Dayak, Kadazan, Dusun, Murut, orang Bajau. Jadi semua ni nak diambil kira dalam program yang contohnya macam
projek perumahan rakyat termiskin ni, kita ada bajet lebih kurang 361 juta tahun 2022 untuk kita nak bina rumah 13,000 misalnya, dan kita ada juga program untuk masyarakat orang asli. Kita ada peruntukan khusus untuk masyarakat orang asli. Itu dalam segmen yang saya panggil dia sebagai pasarana rakyat lah. Kemudian kita ada satu lagi yang mandat yang dibagi adalah dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan. Pendidikan ni besar sebab dia melibatkan dua agensi. Satu adalah MARA dan satu adalah KEMAS. MARA lebih kepada dua aliran akademik Maktab Rendah Sains MARA, dan aliran TVET, Technical Vocational Education Training ni daripada GIAT MARA, Institut Kemahiran MARA, Politeknik MARA, Kolej Kemahiran Tinggi MARA, sampailah kepada UniKL. Dan laluan akademik Maktab Rendah Sains MARA itu termasuklah penajaan anak-anak kita yang belajar di luar negara. Itu dalam pendidikan. Tapi pendidikan rendah atau pendidikan tadika dan taska itu kita serahkan kepada agensi yang namanya KEMAS. Ini anak-anak kecil lah yang ada. Kita ada 11,000 sekolah KEMAS di seluruh negara. Kita juga nak dapat analisis bajet ni daripada Datuk Seri lah. Kita bercakap tentang apa yang disebut sebagai quick win ataupun or the wow factor dalam bajet 2022 ini. Jadi apakah mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Datuk Seri bila kita bercakap tentang Kementerian Pembangunan Luar Bandar dalam bajet 2022 ini, Datuk Seri? Paling penting sekali pada saya lah dalam bajet ni adalah perkataan yang saya boleh guna kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat. Jadi kesejahteraan rakyat ini kalau kita kupas dalam quick win ataupun wow factor, bagaimana bajet ni boleh memberi kesejahteraan. Contohlah, mungkin satu daerah tu ataupun satu kawasan tu dia jalan dah ada. Jalan dah ada, tapi mungkin dia apa yang dia perlukan barangkali berapa ramai anak-anak mereka yang boleh masuk dalam TVET, dalam Technical Vocational Education Training. Mungkin di daerah lain dia perlukan kemudahan pasarana. Jadi yang ini semua pada saya kita sediakan peruntukan untuk membantu. Misalnya kalau dalam penajaan pendidikan oleh MARA misalnya, kita melibatkan lebih kurang 60,000 pelajar. Kita ada bajet lah lebih kurang 2 bilion untuk anak-anak belajar. Dia cakap pasal kesejahteraan juga. Bagaimana dengan musim tengkujuh? Kita juga sediakan peruntukan lebih kurang dalam 190 juta setahun untuk pekebun kecil getah. Itu pun masuk dalam bajet. Maknanya ada benda yang boleh diberi secara langsung kepada rakyat, dan ada benda yang diberi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan. Jadi direct kepada rakyat seperti beasiswa, direct kepada rakyat satu bab. Yang kedua, memberi secara tidak langsung, dibuat jalan, dibuat bekalan air, bekalan elektrik. Dan ada satu lagi mandat yang saya tak sebut lagi tadi, ialah keusahawanan. Yang juga jadi kita ada 3 lah. Kita ada pasarana, kita ada pendidikan, dan yang ketiganya kita ada keusahawanan. Okey, mungkin ialah di ketika ini paling sesuai lah agaknya kalau kita menyentuh satu persatu sebenarnya inisiatif yang telah pun diumumkan dalam bajet 2022 terutamanya, dan juga dari soal pelaksanaannya nanti. Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Datuk Seri. Kita tengok yang pertamanya, semua yang saya sebut tadi, sama ada pasarana, sama ada pendidikan ataupun keusahawanan, dia adalah continuity
Projek yang pelan pelaksanaan kesejahteraan rakyat yang secara bersambungan. Cuma zamannya telah berubah. Bila zaman berubah, apa yang kita nak ialah bagaimana pelaksanaan itu nak dilaksanakan. Contohlah saya ambil kalau cakap pasal keusahawanan. Keusahawanan sekarang dia lebih kepada connectivity, lebih kepada digital. Jadi zaman telah berubah melalui banyak fasa. Dan bagaimana peningkatan ilmu masyarakat di luar bandar yang ada tu supaya mereka juga dapat menyesuaikan diri dengan suasana yang ada pada hari ini. Dalam buku, dalam artikel tulis Industri 4.0, dalam banyak polisi kerajaan bercakap mengenai dengan dasar digital. Jadi bagaimana mereka juga dapat di luar bandar juga dapat mengambil apa juga ruang dan peluang untuk mereka belajar. Ini menjadi sebahagian juga tanggungjawab kerajaan lah, selain dia bercakap mengenai pasaran lah. Tetapi kalau kita lihat daripada inisiatif yang telah pun diumumkan, ada perkara-perkara yang bagi saya cukup menarik sebenarnya. Itu pun dah disentuh oleh Datuk Seri. Satu peruntukan yang agak besar sebenarnya ialah untuk bekalan elektrik luar bandar. Tadi pun Datuk Seri dah sentuh, dan ada peruntukan sebanyak 487.2 juta untuk yang mungkin akan memberikan manfaat kepada lebih kurang 10,500 penduduk luar bandar. Tetapi ini semua adalah perkara-perkara yang macam Datuk Seri sebutlah, dari segi pelaksanaannya mestilah ianya dapat mencapai ataupun memenuhi sasaran yang dikehendaki. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak kementerian sendiri untuk menjamin bahawa apa yang dirancangkan, apa yang dibangkitkan dan apa yang diluluskan dalam bajet 2022 itu mungkin akan dapat dilaksanakan seperti apa yang diinginkan sebenarnya, Datuk Seri. Okey, yang ini ada dua. Yang pertama dipanggil projek sambungan. Maknanya projek itu dah berjalan dari tahun 2019, 2020, 2021. Mungkin projek itu mengambil masa 3 tahun untuk disiapkan. Itu dipanggil projek sambungan. Projek sambungan tak susah sebab you sambung benda yang dah you nak continuity projek itu hingga siap. Tapi projek baru maknanya kena ada timeline. Bajet lulus, bila konsultan dilantik, kemudian berapa lama siap. Yang keduanya, kalau cakap pasal bekalan air misalnya, you kena ada pipe. Pipe itu panjangnya katalah 50 km. Di atas jalan tu, di atas tanah. Tanah ini hak milik kerajaan negeri. Kita peruntukkan persekutuan. Task force antara negeri dan persekutuan tu nak kena kuat. Kalau tidak, pengambilan dibuat oleh state. Jalan, bekalan elektrik, bekalan air, kena buat pengambilan tanah. Bila kena buat pengambilan tanah, berapa lama masa diambil oleh sesuatu pejabat daerah, pejabat tanah untuk nak siapkan sampai kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Kita di sini sediakan peruntukan, kita di sini sediakan konsultan. So combination tu, task force tu kena kuat. Kalau tidak, dia akan delay lah. Dia akan delay. Dan ini rakyat akan tunggulah beberapa tahun untuk menikmati kemudahan itu. Jadi dia kena parallel. Sementara you ada bajet, sementara you lantik konsultan, tanah mesti disediakan untuk tujuan pembangunan. So ini satu benda yang kita nak tengok lah. Kemudian bila lantik kontraktor pula, mesti ada pemantauan. Berapa lama nak siap, on progress tu macam mana. Sekarang 10%, 20%, 30%. Ada yang setengah tu bila sampai terbengkalai. Jadi problem. Kemudian nak kena lantik kontraktor penyelamat. Itu yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut baru-baru ni di Sarawak. Dia cakap dia tidak berminat untuk menyediakan kontraktor penyelamat ni sebab dia kata maknanya akan banyak projek yang terbengkalai. Itu satu benda yang sangat penting. Dan bekalan elektrik, saya cakap pasal bekalan elektrik. Macam rakan-rakan di Sarawak, dia ada yang dalam grade, mana kita boleh sambung ke grade.
Tapi ada setengah kawasan yang terlalu jauh, dia off-grid. Off-grid sama ada buat solar ataupun lain-lain cara untuk mendapatkan bekalan tenaga elektrik. Jadi di Sabah Sarawak ada yang off-grid tu, maknanya dibuat secara hybrid, maksudnya genset dan solar. Dan ada banyak tempat sekarang ni yang Kementerian Luar Bandar dah buat solar sepenuhnya. Jadi kita latih pula orang tempatan jadi technician untuk uruskan solar tu. Jadi ini yang kita buat. Dan bekalan air ni di saya nak sebut di sini, bekalan air ni hak negeri. Bekalan air ni hak negeri-negeri masing-masing. Cuma Kementerian Luar Bandar datang ni untuk membantu retikulasi pipe dari A ke B. Ini barangkali 10 km pipe tak ada, kita sambung pipe itu. Tapi keseluruhan tu kepunyaan kerajaan negeri. Okey, kita akan sambung lagi Datuk Seri, tapi saya difahamkan kita dah ada pun pemanggil di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang, saya difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Cik Karawi. Dan ahli panel YB pada Datuk Seri. Ini soalan saya tadi ada pada Datuk Seri dah sebut mengenai apa pembangunan kemudahan asas bajet-bajet yang dapat dari Kementerian Kewangan kan. Yang sebut tadi. Saya nak sebut tadi mengenai membekasakan wanita luar bandar. Bagaimana supaya wanita luar bandar ni lebih agresif. Berapa bajet yang akan diberikan kepada wanita luar bandar supaya mereka lebih agresif. Yang kedua, kita tengok apabila bajet berlaku selalunya Sabah dan Sarawak mereka selalu komplain. Dia kata mereka ni kemudahan asas ni kurang, kerajaan kurang tumpuan kepada mereka. Setiap belanjawan selalunya mereka terpinggir. Bagaimana dari segi pelaksanaan dia. Kemudian yang ketiga rumah PPR. Bagaimana kerajaan kita tengok ada setengah penduduk kan yang miskin ada banyak, ada miskin tegar tapi kita tumpu kepada miskin tegar. Rakyat luar bandar ni yang miskin tegar ni mereka merasakan mereka terpinggir daripada rumah. Setengah tu duduk bawah jabatan. Yang ni yang kita heran supaya saya harap Menteri Luar Bandar yang baru dilantik ni akan memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan luar bandar. Terutama semua kawasan terutama ni negeri Kedah dengan negeri Kedah, Kelantan, termasuk Sabah dan Sarawak. Terima kasih minta yang berhormat dapat memberi jawapan dalam hal ni. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik jugalah persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan. Jadi mungkin respon. Terima kasih. Silakan. Terima kasih pada saudara Ridwan daripada Pulau Pinang. Yang pertama mengenai dengan bajet untuk wanita. Wanita ni dia ada banyak tempat dari segi bajet untuk wanita. Betul. Yang pertama sekali bajet daripada Kementerian Pembangunan Wanita itu sendiri. Dia orang dah ada bajet di bawah kementerian, bukan di bawah kementerian saya. Nanti saya sampai pada kementerian saya sekejap lagi. Yang tu dah ada bajet dia orang. Kemudian yang keduanya bajet melalui microkredit. Contohnya Amanah Ikhtiar Malaysia. Amanah Ikhtiar Malaysia bagi microkredit hanya kepada wanita. Orang lelaki ni tak ada lah, sebab orang lelaki ni bila ikut daripada sumber Amanah Ikhtiar Malaysia, kalau wanita yang ambil pinjaman ni, dia orang punya bayaran balik tu 99.99% lah. Jadi maknanya microkredit untuk wanita. Kementerian Luar Bandar pula, kita ada program melalui RISDA. Agensi bawah kementerian saya ada RISDA, dan RISDA ada projek-projek keusahawanan untuk wanita. Begitu juga dengan Jabatan Kemas. Kemas juga selain daripada pendidikan awal kanak-kanak, Kemas juga ada projek-projek yang untuk mengendalikan wanita. Projek-projek kesejahteraan wanita dan juga bangunan. Jadi maknanya dibagi wanita.
Yang keduanya tadi Ridwan sebut mengenai dengan Sabah Sarawak. Sabah Sarawak. Saya ingat daripada kerajaan terdahulu Barisan Nasional sampailah sekarang ni, saya ingat Sabah Sarawak ini tidak pernah ditinggalkan dalam soal pasarana rakyat. Dan tahun ini pun untuk bekalan untuk jalan, untuk bekalan elektrik dan bekalan air, Sabah dan Sarawak adalah tertinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Sebab kita faham banyak lagi daerah ataupun kawasan di negeri Sarawak dan Sabah mesti diberi tumpuan. Dan yang ketiganya tadi disebut mengenai dengan rumah PPR. Rumah PPR ni adalah rumah PPRT. Dia ada dua, Ridwan. Satu di bawah Kementerian KPKT, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang tu lebih kepada bandar. Yang saya sebut ni PPRT ni adalah rumah orang miskin di luar bandar. Yang tu bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Jadi yang tu kita punya target tiap-tiap negeri berapa banyak, dan kita juga ada baik pulih rumah. Baik pulih rumah. Tiap-tiap rumah yang kita nak repair tu ada jumlahnya siap-siap. Jadi satu tahun berapa puluh ribu sebenarnya yang kita nak repair rumah, dan berapa ribu kita nak bina rumah. Rumah yang dibuat di atas tanah kepunyaan tuan itu ataupun family dia. Ini program yang berterusan lah. Memang di bawah kementerian. Di bawah kementerian saya. Okey. Baik, kita ada dua lagi pemanggil di talian kita. Agak panas juga sebenarnya, Datuk Seri. Ini tadi Datuk Seri sentuh tentang Sabah dan Sarawak. Ini kita ada pemanggil daripada Sabah sekarang ini, Datuk Gulam dari Sabah sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Sarkawi, terima kasih sangat. Terima kasih sangat kepada channel bernama lah yang mana memberi kita peluang untuk nak keterbukaan bercakap lah. Saya minta maaf kepada Tan Sri. Saya nak tanya Tan Sri, bajet kita selama 2 tahun ini, boleh tak kita bayar hutang kita yang begitu tinggi sangat supaya kita boleh nak menaikkan tukaran wang asing duit kita. Karena kasihan orang di luar bandar, orang-orang di pendalaman dapat pesan barang tidak naik, betul sih, barang tidak naik. Kecuali duit kami, tukaran duit kami yang turun. Jadi bagaimana kita boleh nak mengatasi untuk nak menolong orang di luar bandar, di pendalaman dengan menokok wang ringgit kita, tak kurang-kurangnya janganlah sampai RM4, $1 ataupun RM3 Singapura. Kalau kita boleh naikkan dalam RM1, minyak tu mungkin 37-80 sen, beras, gula apa semua mungkin turun dalam 5-60%. Tapi sekarang ni barang turun, tapi duit kami turun juga. Jadi barang tidak pernah turun. So yang bermasalah orang pendalaman, orang miskin, orang susah. Jadi bagaimana nak diatasi supaya menokok wang ringgit kami di Malaysia boleh dinaikkan dalam RM1 supaya barang-barang import itu berkurangan dan mampu milik semua orang di pendalaman, di luar bandar, di mana saja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak apa ni Datuk Gulam. Kita ambil satu lagi panggilan. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Lama tak dengar suara anda. Okey, silakan. Dua perkara lah, Datuk. Bagaimana hendak membandarkan di luar bandar? Mahu para belia keluar dan membanjiri bandar-bandar besar, tapi mengganggu. Kita mahu lihat belia kita bangunkan luar bandar. Kita tidak mahu 30 tahun lagi macam tu juga. Umpamanya buka tanah rancangan lagi dan buka banyak kilang-kilang. Dan lagi satu tentang pembalakan ni. Ini selalu mengganggu penduduk di luar bandar. Selalunya datangnya banjir dan macam-macam hal. Minta
penerangan pencerahan daripada Datuk. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Abdullah Osman dari Negeri Sembilan. Jadi saya tak tahulah banyak persoalan yang dibangkitkan. Mungkin ada juga persoalan-persoalan yang mungkin tak ada kena-mengena dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Tapi mungkin Datuk Seri akan menjawab nanti. Apapun, kita akan berehat dulu buat seketika. Anda jangan ke mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara. Kita bercakap tentang isu yang saya kira cukup penting sebenarnya. Bajet 2022 memperkasa luar bandar. Kita lihat dulu. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang topik bajet 2022 memperkasa luar bandar, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu yang berhormat Datuk Seri Mahathir Khalid, iaitu Menteri Pembangunan Luar Bandar. Baik, tadi ada lagi dua pemanggil, Datuk Gulam dan juga Abdullah Osman dari Negeri Sembilan. Jadi mungkin Datuk Seri ingin menjawab dulu persoalan yang mereka bangkitkan. Pertama, terima kasih kepada kedua-dua pemanggil tadi. Yang pertama Datuk Gulam dari Sabah. Saya kira bahawa yang Datuk Gulam bangkitkan itu berkaitan dengan currency ataupun mata wang. Barangkali yang itu saya tak dapat nak jawab secara sepenuhnya kerana dianya di bawah Kementerian Kewangan barangkali untuk jawab. Tapi apa boleh saya nyatakan pada Datuk Gulam bahawa apa jua yang kita buat, kerajaan mengambil kira tentang keadaan penduduk. Sebab tu kalau kita tengok hingga hari ini kita mempunyai subsidize kepada minyak, petrol, kita ada subsidize kepada bekalan elektrik di bukan saja di luar bandar, termasuk di bandar. Dan kita ada subsidize dalam makanan yang setengah-setengahnya kita tak sedari bahawa jumlah itu sebenarnya jumlah yang disubsidikan oleh kerajaan kerana sebahagian daripada kos hidup itu ditanggung oleh kerajaan. Jadi ini yang boleh saya jawab untuk Datuk Gulam lah. Untuk Cik Abdullah Osman berkait dengan di bandar dan juga di luar bandar ni penghijrahan. Saya kira bahawa banyak usaha kerajaan sebenarnya dalam puluhan tahun, bukan satu tahun, puluhan tahun untuk menentukan bahawa penduduk tinggal di kampung. Pergerakan tentu ada ke bandar apabila pendidikan ada perubahan dalam kedudukan pendidikan. Mereka nak cari tempat dalam pendidikan. Tapi yang kekal di luar bandar tu kita tak, sebab tu kita katakan kesejahteraan rakyat di luar bandar. Kita tak pasarana dia, kemudahan jalan, kemudahan air, kemudahan bekalan elektrik, kemudahan connectivity, kemudahan amenity sosial, surau, masjid ataupun lain-lain agama yang ada di luar bandar. Jadi kalau tadika sekolah, tadika bagi cantik, saya ingat kalau ini semua ada di luar bandar, dan penduduk di luar bandar pun merasai bahawa sebenarnya dia duduk dalam resort. Ada pokok durian, pokok buah-buahan, ada sungai, kawasan rumah pun bersih, dan dia sebenarnya duduk dalam resort, dalam kawasan yang cantik. Jadi ini sebenarnya kalau kita dapat berjaya membina itu semua sekali, maknanya tak ramailah orang yang nak datang ke sini, melainkan dia terpaksa cari kerja lain. Dia are professional, teknokrat. Itu barangkali nak kena datang ke bandar lah. Tapi the rest tu yang dalam usahawan, dalam pertanian, tak datang ke bandar. Bila Datuk Seri sebut tentang isu ini barangkali boleh kita kaitkan lah. Saya tahu bahawa Datuk Seri di Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga sedang berusaha sebenarnya untuk mewujudkan satu situasi di mana mungkin usahawan-usahawan luar bandar akan dapat kita lahirkan dengan begitu hebat sekali, dan akhirnya macam apa Encik Abdullah Osman sebut tadi, mungkin tidak akan berlakulah penghijrahan daripada luar bandar ke bandar dan sebagainya, dan ini memberi ruang yang cukup selesa kepada mereka yang tinggal di luar bandar sebenarnya. Peranan yang akan dimainkan oleh kementerian dalam isu ini, Datuk Seri. Ini kalau
saudara Sekawi boleh tengok dalam rancangan Malaysia ke-12, tema dia adalah memkukuhkan keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti. Yang ini bagaimana kita nak memperkukuhkan pembangunan sosioekonomi, termasuklah juga di negeri Sabah dan Sarawak dan di Semenanjung. Jadi dalam pembangunan usahawan misalnya, kita ada agensi di bawah Kementerian Luar Bandar ni yang mempunyai program Rural Business Challenge dipanggil. Kita ada Rural Mobile Entrepreneur, program sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar, SPKLB, kemudian program Start Right. Jadi semua ni, program ni ada yang setengahnya di bawah MARA, setengahnya di bawah agensi RISDA, dan juga di bawah FECRA. Saya ambil contoh dalam MARA lah. MARA ni dia ada usahawan, dan dalam keusahawanan dia boleh dia orang boleh buat loan, buat pinjaman. Dia mulakan perniagaan tu. Kemudian kita ada contohnya otomotif. Dia boleh datang belajar di MARA dulu, ambil sijil, ambil diploma dan ambil degree dalam otomotif. Kemudian dia keluar, dia tak naklah pergi bekerja, dia boleh buat memulakan perniagaan dalam bidang otomotif. Dia datang dalam bidang fashion, reka fashion. Dia belajar, dapat ijazah. Dia juga balik dan dia nak memulakan perniagaan. Ini pembinaan yang dikenali sebagai pembinaan usahawan-usahawan muda. Usahawan-usahawan muda yang secara berterusan kita bina. Dan sekarang ini dah banyak tahun lah, kita sebenarnya ada di seluruh negara ada usahawan-usahawan yang dilahirkan melalui program pembangunan usahawan. Pokoknya dia sampai dia boleh berdikari lah. Ini yang akhirnya dia menjadi sebahagian daripada sektor swasta yang menyumbang kepada ekonomi negara. Itu kita punya target dia. Tidaklah selamanya bila dia jadi usahawan tiap-tiap tahun dia kena gantung pada kerajaan. Tapi kalau dia dah roll out 5 tahun, roll out dah 10 tahun, dia boleh bagi tahu dah kepada kita berapa pendapatan tahunan dia. Ini yang kita nak cari untuk success story kepada kejayaan. Okey, menarik. Baik, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini, Puan Faridah dari Johor Bahru. Difahamkan ada di talian. Mungkin ada persoalan yang boleh kita kongsikan bersama dengan Puan Faridah. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Syarkawi dan Yang Berhormat Menteri. Saya nak cuma tanya, apakah istilah luar bandar ni, kalau dalam bandar pun macam luar bandar tapi tak diambil peduli terhadap rakyat miskin, rakyat ibu tunggal yang duduk rumah-rumah setinggan 10 tahun dijanjikan nak pasti kasih geran, kasih apa, tak pernah dapat. Lepas tu mereka duduk dalam keadaan berdaif. Nanti kadang-kadang ada syarikat menara boleh pasang menara dekat kawasan dia. Lepas tu rosakkan rumah-rumah penduduk. Dia mengadu ke mana? Mengadu ke bandaraya ke, pada KPWP ke, kepada siapa? Tak ada siapa yang nak ambil peduli. Ni rakyat dalam Johor sendiri macam itu. Nanti balik-balik dia cakap, oh ni Sultan punya, ni TMJ punya, ni semua siapa punya. Saya tak boleh jalan, ni bukan tanah dia, bukan tanah dia. Ada rakyat nak minta tolongan siapa ni? Saya nak merayukan, saya kesian rakyat-rakyat yang ada, saya tengoklah sendiri kan. Saudara saya pun ada duduk kawasan macam tu, tapi tak pernah dapat 40 tahun tak dapat pembelaan. Kalau Sabah, Sarawak, sana sini semua rakyat Malaysia, menteri-menteri Malaysia besar payah kita ada. Tapi dalam Johor ni, siapa yang nak bela nasib rakyat dan negeri Johor ni? Okey, itu persoalan yang dibangkitkan oleh Puan Faridah dari Johor Bahru. Dia mungkin ialah dari segi pemerhatian beliau sendiri, dan apa yang dilontarkan itu adalah apa yang beliau mungkin rasakan. Jadi tak tahulah sama ada Datuk Seri boleh. Boleh, Puan Faridah, terima kasih atas lontaran pandangan tadi. Sebenarnya kita di dalam kerajaan ni atau jabatan agensi ni, kita dah
ada tugasan dan tanggungjawab mengikut kawasan atau tempat. Kalau kita katakan saya istilah Kementerian Pembangunan Luar Bandar tadi, kita boleh bantu kepada orang-orang yang sama ada miskin, orang nak berniaga, dalam istilah yang disebut sebagai tanggungjawab sosial lah, ekonomi kepada penduduk. Tapi bila datang kepada kawasan di mana mereka tinggal tu, yang tu ada agensi lah yang terlibat. Kalau tadi Puan Faridah sebut mungkin di Johor Bahru, mungkin di Johor Bahru tu kawasan Bandaraya Johor Bahru. Kan? Jadi saya ingat saya tak nak sentuh orang lain punya agensi lah. Betul. Yang saya nak cakap ni hanyalah yang melibatkan penduduk di kawasan kampung, di luar bandar. Baik, satu lagi isu yang saya nak dapatkan pandangan daripada Yang Berhormat Datuk Seri lah. Peranan yang mungkin sebenarnya yang mungkin dan juga seharusnya dimainkan oleh JLC dalam usaha untuk membangunkan luar bandar Datuk Seri. Apakah setakat ini Datuk Seri berpuas hati ataupun masih lagi ada ruang-ruang di mana syarikat-syarikat JLC ini mungkin boleh sama-sama menyumbang ke arah membangunkan luar bandar itu sendiri, Datuk Seri? Yang itu sebenarnya kita panggil dia sebagai program rakan strategik. Program rakan strategik KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dan JLC. Jadi banyaklah syarikat-syarikat JLC macamnya Tenaga Nasional Berhad, TMB. Kita ada Bosted Holding, bawah Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Kita ada Universiti Kebangsaan Malaysia, Halal Development Corporation, Malaysia Airport Holding, Celcom, Universiti Multimedia dan UniKL, dan banyak lagi lah kalau saya nak sebut satu persatu yang boleh membantu untuk melaksanakan program bagi membolehkan masyarakat tu terlibat secara langsung dalam pelbagai bidang. Saya ambil contoh macam di Langkawi. Di Langkawi ada tahun daripada bulan lepas sehingga ke bulan lepas ada program Kementerian Luar Bandar bersama dengan Akademi Correctional Malaysia, Langkawi. Akademi Correctional Malaysia bersama dengan 45 orang pelaut di kawasan sekitar Langkawi. Itu contohlah. Kemudian kita ada program TMB, upskilling dan juga reskilling untuk anak-anak muda. Jadi kita bawa anak-anak ini pergi kepada TMB untuk membolehkan mereka dapat kemahiran yang berkaitan dengan apa yang mereka bagi kursus ataupun bidang yang mereka ajar tu. Jadi ini salah satu daripada kepelbagaian lah pengetahuan yang kita boleh bagi kepada penduduk. Okey, kita juga ingin bercakap Datuk Seri. Sebelum ini kita kerajaan mewawarkan tentang program pemulihan negara dan ini akan dilakukan. Kemudian macam Datuk Seri sebut tadi juga, kita ada rancangan Malaysia yang ke-12 dan sekarang ini tahun 22 ini pula kita akan bajet 2022 juga telah pun dibentangkan. Jadi bagaimana nak menjamin bahawa kesemua yang dirancang ini akan berjalan sederap ataupun selari dan selaras dengan apa yang ingin dicapai sebenarnya, baik dalam masa 5 tahun ataupun dalam masa setahun, berlandaskan kepada bajet 2022, PPN dan juga rancangan Malaysia ke-12 itu. Saya ingat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada memberi penegasan beberapa kali berkaitan dengan pelaksanaan program, implementation. Kita ada banyak program, program yang saya sebut tadi, sama ada dalam pendidikan, dalam keusahawanan, dalam pasarana rakyat. Tapi bagaimana kita nak roll out dan kita nak laksanakan. Jadi yang ni kena ada kecekapan lah di kalangan pegawai dan bagaimana nak menguruskan. Ini kita tak boleh buat secara sambil lewat.
Maknanya kita kena duduk dan kita kena betul-betul tahu tempoh masa yang dikenaki. Projek kecil yang rakyat nak guna, yang rakyat nak perlu, berapa lama you nak ambil masa. Ini yang saya katakan tadi tu, waktu tu berapa lama. Dan kalau kita katakan sekolah tadika kemas, bagaimana nak memberi latihan kepada guru itu lebih berkemahiran. Itu tanggungjawab daripada pengurusan dalam kemas lah. Guru ni dapat pengetahuan, guru ni boleh mendidik anak-anak itu, bukan saja dalam usahawan, bukan saja dalam pasaran, semua benda lah yang berkaitan untuk menjamin bahawa perkataan yang saya gunakan tadi, kesejahteraan rakyat itu benar-benar dapat. Memanglah dia tak akan jadi overnight, dia tak akan jadi satu malam, satu minggu punya cerita, tapi cerita ni berpanjangan untuk nak sampai kepada satu suasana yang kita berpuas hati. Tak mungkin kita kata kita boleh berpuas hati dalam dalam masa satu malam, satu minggu kan. Tapi puluhan tahun kemudian kita tengok hasilnya ada. Tapi dari segi visi Datuk sendirilah bila bercakap tentang transformasi luar bandar, bercakap tentang wawasan luar bandar sejahtera seperti apa yang disebut berkali-kali oleh Datuk Seri. Apakah Datuk Seri melihat bahawa impian itu sebenarnya boleh dijadikan sebagai kenyataan sebenarnya, kalaulah mereka yang tinggal di luar bandar juga memberi satu ataupun respon yang positif ke arah program-program yang disusun atur oleh pihak kementerian dan lain-lain kementerian yang terlibat. Jadi pandangan Datuk Seri dalam isu ini? Ada beberapa perkara yang ada kaitan dengan untuk mencapai impian, untuk mencapai kejayaan itu. Saya pun anak kampung. Kita tahu 40 tahun dulu bagaimana di kampung kita. Dengan bekalan elektrik yang baru nak sampai, bekalan air belum ada, lepas tu jalan raya pun tak ada. Kemudian dalam 10 tahun kemudian ada benda tu boleh jadi. Itu satu. Yang keduanya, sekarang ni dari semua agensi yang ada, sama ada agensi usaha keusahawanan, pendidikan, pasarana, satu saja sekali kena ada big data. Data kena cukup. Kalau tidak, kita orang main golf tu dia panggil blind tee off. Blind tee off, tak nampak. Tapi kalau kita ada data di depan kita, saya ambil satu contoh, di depan kita ada data. Data ni jelas menunjukkan bahawa dalam kampung A 100 rumah 10 yang miskin tegar, 10% tu miskin tegar, balance 90 lagi berada pada tahap-tahap tertentu. Itu pasal kita bercakap pasal kemiskinan. Kalau cakap pasal education, pendidikan, berapa ramai dalam kampung tu yang dah graduate di universiti, berapa kampung dalam kampung tu yang jadi profesional, yang datang daripada kerajaan, yang hari ini mereka menjadi engineer, menjadi lawyer, menjadi doktor, menjadi accountant. Berapa persen? Kalau data ni cukup di dalam daerah, sebenarnya jalan, berapa banyak jalan dah ada, berapa banyak jalan kampung, berapa lagi yang tak ada. Kalau semua ni ada, kita akan dapati bahawa mudahlah kita nak mudah. Jadi saya minta supaya pegawai di kementerian seriously berfikir untuk mengumpulkan data. Data dah ada, bukan data tak ada. Tapi kita nak synchronize data tu menjadi dalam satu bentuk maya, dalam bentuk satu data, big data lah. Okey, selain daripada masalah data, sikap masyarakat luar bandar juga, apakah Datuk Seri melihat bahawa itu juga perlu berubah dengan peredaran masa sebenarnya, dan apakah itu menjadi salah satu masalah terutamanya kepada kementerian sendiri dalam usaha untuk melaksanakan apa saja program yang disusun atur begitu baik sekali tetapi akhirnya gagal? Pertamanya bila kita cakap pasal sikap lah, ini perkara yang agak sensitif lah nak bercakap, tapi kita kena bercakap jugalah kan, bahawa saya ada pengalaman, saya pernah menjawat jawatan sebagai Menteri Besar. Betul.
Saya berada di Kementerian Pendidikan, saya pernah menjadi pengurusi MADA, agensi padi yang tanam padi di Kedah. Jadi daripada semua ni saya boleh rumuskan bahawa kita kena, kalau nak buat kesedaran, mesti orang semua ada kesedaran. Tapi kalau you nak buat perniagaan contohnya, orang yang nak berniaga tu sendiri kena ada sikap yang mahu berniaga, disiplin untuk berniaga, kemahuan yang tinggi untuk berniaga. Dia tak boleh kata tak apalah, kerajaan bagi 10,000, kerajaan bagi 15,000, kita ambil berniaga setahun, lepas tu kita tutup. Mana kemahuan tu kena datang daripada dia, disiplin tu kena datang daripada dia. Begitu juga dalam bidang pendidikan. Kan, kejayaan yang dicapai hari ini adalah kejayaan daripada kesungguhan yang ditunjukkan oleh ibu bapa, oleh masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat kerajaan boleh membantu. Okeylah, kita cakap pasal pasarana, itu hak tanggungjawab kerajaan bagi. Tapi dalam bidang pendidikan, dalam bidang keusahawanan, kita kena ada kolaborasi lah, synchronization between masyarakat itu sendiri dengan apa yang kerajaan nak contribute. Dan saya ingat itu boleh membina masyarakat yang lebih sukses lah, ya, lebih berjaya. Okey, kita tinggal masa 2 minit saja lagi Datuk Seri. Jadi mungkin di penghujung inilah daripada pengalaman, ialah 2 bulan mungkin dianggap terlalu awal sebenarnya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa lah. Tetapi sekurang-kurangnya telah pun membuktikan hakiki bahawa Datuk Seri dengan pengalaman yang sedia ada mempunyai keyakinan yang cukup tinggi bahawa pembangunan di luar bandar itu akan dapat dilaksanakan. Tetapi jaminan yang ingin Datuk Seri kongsikan bersama dengan penonton-penonton, terutamanya mereka yang tinggal di luar bandar, daripada kementerian sendiri, Datuk Seri, dalam masa 2 minit ini. Pertamanya, kita sebagai menteri yang bertanggungjawab kepada pembangunan luar bandar, kita akan teruskan semua dasar, semua polisi yang membolehkan rakyat di luar bandar menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan mengikut dasar yang sedia ada. Yang keduanya, kita secara berterusan akan menentukan bahawa kita dapat memberi satu bentuk kejayaan setempat dalam pelbagai bidang yang masyarakat di luar bandar terlibat. Saya ambil contoh, misalnya ada tempat dalam bidang pertanian, ada tempat dalam bidang mereka menjadi nelayan, ada tempat yang mereka dalam bidang perniagaan. Jadi semua ni yang mana yang di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini, bolehlah kita katakan bahawa kita boleh menentukan bahawa kita berada atas landasan yang betul untuk membantu. Paling bawah, di bawah sekali, bersama dengan masyarakat di kampung adalah ketua kampung yang dipanggil JPKK. JPKK atau JPKKP, itu ketua-ketua kampung yang ada. Selepas ketua kampung, dia ada penghulu-penghulu mukim. Lepas tu dia ada pegawai daerah yang menentukan. Dan di pihak politik pula, dia ada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli parlimen yang akan bersama-sama untuk mendokong tempat mereka. Sebab dia nak tempat dia. Lepas tu barulah pergi ke negeri, state. Dan kemudian yang akhir sekali di nasional. Saya ingat kalau kita semua ada gabungan yang kuat dalam institusi ni, Sukawi, saya yakinlah bahawa kita boleh mencapai kejayaan yang cemerlang. Kerajaan ada tanggungjawab, masyarakat ada tanggungjawab, pegawai kerajaan ada tanggungjawab, dan keseluruhannya boleh kita gabungkan tenaga. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir Khalid kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan saya yakin daripada apa yang Datuk Seri sebutkan, dan kalau berlandaskan daripada pembentangan bajet 2022 itu sendiri, saya yakin bahawa program transformasi luar bandar yang ingin dicapai itu juga akan dapat dilakukan. Dan akhirnya saya juga yakin bahawa wawasan luar bandar sejahtera juga sebenarnya akan
dapat dicapai. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Setinggi-tinggi terima kasih yang memanggil kami melontarkan pelbagai persoalan yang sempat dan yang boleh dan kadang-kadang ada juga yang tak boleh dijawab oleh Datuk Seri. Tapi apapun kami berterima kasih atas tumpuan anda bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita jumpa lagi dalam Ruang Bicara.